Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Nurlan bin Zulkarnain. Nombor matrik saya 08DPB19F1100. So, hari ini saya akan membuat perbentangan tentang rumah saya. So, di dalam isi kandungan saya terdapat pertama, pendahuluan, dua, peperiksaan terperinci keadaan ruang fizikal bangunan, yang ketiga, mengenal pasti kerosakan peralatan yang ada dalam bangunan, yang keempat, anggaran kos penggantian peralatan yang rosak termasuk kejut upah membaiki, yang kelima, laporan pengurusan kewangan bagi anggaran keseluruhan kos pembaikan peralatan yang rosak dan anggaran kos untuk tahun hadapan. So, untuk pendahuluan, rumah ialah tempat tinggal atau kediaman bagi manusia. Rumah juga menjadi keperluan asas yang utama kepada setiap keluarga. Rumah saya ialah jenis teres. Rumah saya mempunyai keluasan sebesar 1,400 square feet. Ia mempunyai 4 bilik tidur, 3 bilik air, dapur, ruang makan, ruang tamu, stor, anjung dan tempat parkir kereta. Gambar di atas menunjukkan pelan rumah saya di Bandar Baru Bangi. Ini di tingkat bawah dan tingkat atas. So, untuk peperiksaan terperinci keadaan ruang fizikal dalam rumah saya ialah yang pertama, tandas. Masalah tandas di rumah saya mendapati tekanan air sangat rendah secara tiba-tiba di bilik saya di tingkat 1. Ia menjadi sukar untuk menggunakan tandas tersebut kerana tekanan air yang sangat rendah. Saya mendapati punca tekanan air yang rendah adalah disebabkan elok kerana terdapat banyak udara di dalam air yang menyebabkan tekanan rendah. Yang kedua, dapur. Masalah di dapur rumah saya ialah peti sejuk. Saya menjadi kekurangan sejuk dan menyebabkan makanan yang disimpan tidak tahan lama. Saya mendapati peti sejuk tidak sejuk di atas dan bawah kerana terdapat ketulan ais yang telah menutup aliran udara sejuk ke atas dan bawah. Ini menyebabkan udara sejuk tidak dapat disalurkan pada peti sejuk. Yang ketiga, ruang tamu. Masalah di ruang tamu pula adalah kipas siling terlalu perlahan di level maksimum. Ini kerana kipas tersebut sudah digunakan dengan lama tanpa servis. Kapasitor kipas tersebut menjadi lemah. Jadi, kapasitor lama perlu ditukarkan kepada kapasitor baru. Untuk masalah seterusnya, di bilik tidur saya. Masalah di bilik tidur saya pula adalah lampu Kalimantan sering terbakar dan penyaman udara di bilik saya tidak sejuk. Untuk lampu Kalimantan, saya mahu menukar kepada lampu LED kerana lampu LED lebih tahan lama berbanding lampu Kalimantan. Bagi penyaman udara pula, masalahnya adalah terdapat kapasitor yang rosak pada penyaman udara. Ini menyebabkan penyaman udara tidak sejuk, tidak berfungsi. Untuk mengenal pasti kerosakan peralatan yang ada dalam rumah saya ialah untuk pertama, tandas. Penyelesaian masalah di tandas saya ialah masalah tekanan air. Masalah ini didapati bahawa terdapat udara yang terperangkap yang membuatkan air keluar menjadi perlahan. Jadi, ini langkah untuk mengeluarkan udara di dalam paip. Pertama, pergi ke bilik air yang slow dan cari valve stopcock. Yang kedua, cari valve yang kedudukannya agak tinggi dari yang lain. Sebab apa tinggi? Sebab ianya adalah laluan utama air sebelum air mengalir ke paip-paip yang akan anda gunakan seperti sinki, shower, bilik air dan flushing. Yang ketiga, ambil spana dan buka valve dalam bilik air yang kedudukannya tinggi. Ini gambar rajah untuk valve. Yang keempat, air terus melimpah keluar. Biarkan air keluar selama 5 minit. Dan yang terakhir, paksa tutup semula valve yang dibuka tadi. Maksudnya tutup dalam keadaan air yang mengalir. Anda akan sedikit basah. So, yang terakhir, udara akan keluar daripada paip tersebut dan tekanan air menjadi seperti biasa. So, untuk dapur pula, penyelesaian masalah di dapur
pula ialah peti sejuk tidak sejuk kerana aliran udara sejuk ditutup di atas dan di bawah dengan ketulan ais yang menyebabkan udara sejuk tidak dapat disebarkan di dalam peti sejuk. Jadi, ini langkah untuk membaik pulih. Pertama, tutupkan suis peti sejuk. Yang kedua, buka cover cooling coil. Yang ketiga, cabut perlahan-lahan cover dan cabut soket yang bersambungan. Yang keempat, anda akan nampak ketulan ais di belakang cover cooling coil yang telah menutup laluan udara ke atas dan ke bawah. Ini menyebabkan peti sejuk tidak sejuk. Ada dua cara untuk mencairkan ketulan ais tersebut, sama ada menggunakan hair dryer ataupun biarkan peti sejuk dimatikan dalam 3 hingga ke 4 hari. Untuk yang kelima, setelah ketulan ais sudah cair, tutup kembali semua cover yang dicabut dan pasangkan soket kembali, ketatkan. Yang keenam, jangan lupa cek tagungan air buang atas kompresor dekat belakang peti sejuk. Dan yang terakhir, peti sejuk anda boleh digunakan seperti biasa. Untuk di ruang tamu pula, masalah di ruang tamu ialah masalah kipas siling bergerak terlalu perlahan walaupun level kelajuan sudah mencapai yang teratas. Bagi menyelesaikan masalah ini, saya membeli kapasitor yang baru kerana kapasitor punca terjadinya kipas bergerak dengan perlahan. Proses penukaran kapasitor sangat mudah untuk diselesaikan. Cara-caranya ialah: yang pertama, tutupkan suis kipas sebagai langkah keselamatan. Yang kedua, buka penutup kipas di atas. Ada 2 skru perlu ditangkapkan. Boleh tengok di gambar ini, gambar rajak ini. Yang ketiga, cek dahulu dengan menggunakan test pad. Pastikan tiada arus elektrik. Yang keempat, buka skru pada kapasitor tersebut dan keluarkan kedua-dua wayar kapasitor dari penyambung wayar kipas itu. Yang kelima, tukar kapasitor lama kepada yang baru. Dan yang keenam, mula proses pemasangan semula sama seperti proses membuka tadi. Wayar kapasitor tersebut ikut sama seperti keadaan asal. Dan yang terakhir, kipas sudah laju seperti biasa. Dan untuk di bilik tidur, masalah di bilik tidur saya ialah lampu Kalimantan dan penyaman udara lampu. Lampu Kalimantan di bilik tidur saya terbakar dan tidak berfungsi kerana sudah sekian lama digunakan. Manakala penyaman udara pula menjadi tidak sejuk kerana terdapat gas bocor yang menyebabkan penyaman udara di bilik saya tidak sejuk seperti dahulu. Untuk menyelesaikan masalah ini, bagi lampu Kalimantan, saya menukar lampu tersebut kepada lampu LED agar ia tahan lebih lama berbanding lampu berfluoren. Cara menukar lampu tersebut sangatlah mudah untuk dilakukan. Bagi penyaman udara pula, saya akan menukar kapasitor yang lama kepada yang baru. Kapasitor ini dapat menunjukkan semula penyaman udara. Jadi, saya akan beritahu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk lampu Kalimantan, pertama, saya perlu tanggalkan mentol lampu Kalimantan yang lama dan buka penutup casing yang baru. Dan yang kedua, tanggalkan balas dengan menggunakan skru yang ada pada balas tersebut. Yang ketiga, tanggalkan starter dengan menolak kedua-dua hujung starter tersebut ke tengah. Yang keempat, potongkan wayar merah jalur putih dan wayar biru jalur putih yang sudah terbakar. Yang keenam, disebabkan wayar yang terbakar sudah dipotong dan menjadi pendek, jadi perlulah menambahkan wayar yang lain. Yang ketujuh, pasang mentol LED. Pastikan pasang bahagian neutral dan live pada bahagian yang betul. Dan saya boleh gunakan seperti biasa. Bagi penyaman udara pula, pertama, buka dahulu cover penyaman udara untuk mengeluarkan kapasitor yang lama. Yang kedua, dengan menggunakan multimeter, kita periksa terminal common starting and running. Jika okey, kita periksa kapasitor dengan menggunakan kapasitor meter. Yang ketiga, kapasitor di sebelah kanan ialah kapasitor asal dan setelah diuji dengan kapasitor tester ternyata bacaan ialah 00.1 UF yang bermaksud ianya telah rosak. Manakala di sebelah kiri ini ialah kapasitor baru dan bacaannya ialah 28.6 UF. Maka kapasitor ini adalah dalam keadaan baik. Yang kelima,
periksa tekanan gas dan baca ampere bagi unit ini secara keseluruhannya. Biasanya penyamak udara berkapasiti 1 HP. Tekanan bahagian rendah ialah 70 PSI dan bacaan amperenya ialah sekitar 4.0 hingga ke 5.0 ampere. Yang keenam, setelah mendapat bacaan tekanan dan ampere yang sesuai, kita boleh kemaskan outdoor dan indoor unit ini. Yang terakhir, unit telah siap dan boleh digunakan seperti biasa. Untuk anggaran kos penggantian peralatan yang rosak termasuk kerja upah membaiki. Yang pertama, pipe alloy. Pipe alloy ini harganya ialah RM16 untuk satu unit. Yang kedua, refrigerator glass heater, fridge glass heater 14 defrost yang berharga RM20 untuk satu unit. Yang tiga, ceiling fan capacitor 2.0 UF ialah RM36 untuk 3 unit. Dalam bagi 3 ialah satu unit bersamakan dengan RM12. Yang keempat, 20 watt T8 LED tube dengan satu unitnya berharga RM10. Dan yang terakhir, 30 UF air conditioner compressor start capacitor iaitu RM40 dengan satu unit. Laporan pengurusan kewangan bagi anggaran keseluruhan kos pembaikan peralatan yang rosak dan anggaran kos untuk tahun hadapan. Yang pertama, awam RM16. Yang kedua, untuk mechanical punya heater RM20. Yang ketiga, awam RM36, electrical RM10 dan RM40. Dan tambahkan semua untuk jumlah dalam satu tahun ialah RM122. So, untuk anggaran kos untuk tahun hadapan ialah jumlah sama RM16, RM20, RM36, RM10, RM40. Jumlahnya ialah RM122 darabkan dengan 50% dan menjadi RM61. So, RM122 tambah RM61 menjadi RM183. So, itu saja dari saya. Terima kasih kerana mendengar.